Hello, Assalamualaikum. Dalam video ni, saya akan membincangkan bagaimana menghitung nombor pengoksidaan bagi kimia tingkatan 5, bab 1, keseimbangan redox. Okey, terdapat beberapa garis panduan untuk menghitung nombor pengoksidaan. Jadi kita akan tengok satu persatu hari ini. Okey, yang pertama ialah nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Kebiasaannya student confuse unsur ni, perkataan unsur ni confuse. Okey, tak kenal lagi yang mana unsur, mana satu sebatian, ion, molekul, atom. Okey, so kalau kita rujuk jadual berkala unsur, semua yang ada di situ ialah unsur. Unsur ni ialah bahan yang paling ringkas. Maksudnya unsur tu dia bukan bergabung dengan unsur yang lain. Kalau natrium, natrium je lah macam ni. Dia tak ada NaO ke. Dia Na saja. NaO ni dah bukan unsur. Ini bukan unsur. Ini ialah sebatian. Natrium di dalam sebatian natrium oksida. Okey, so ini ialah unsur. Jadi nombor pengoksidaan bagi unsur, mana-mana unsur ialah sifar. Okey, karbon, helium, oksigen, klorin. Ni dalam bentuk molekul. Okey. Yang kedua, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Kalau contoh tadi kita tengok natrium. Na ni unsur natrium. Jadi jenis zarah dia atom. Tapi kalau Na tu jadi Na+. Ini ialah ion. Dan ion ini dipanggil ion monoatom kerana terdapat satu jenis atom sahaja. Jadi nombor pengoksidaan bagi ion monoatom bersamaan dengan cas tersebut. Cas pada ion tersebut. Macam kuprum 2. Casnya 2 positif. Jadi nombor pengoksidaan mestilah ditulis simbol dahulu. Simbol positif atau negatif. Jadi simbol positif 2. Kalau ion kuprum 1, Cu+. Nombor pengoksidaan ditulis positif 1. Begitu juga ion kalium, positif 1. Ion bromida, negatif, jadi negatif 1. Seterusnya lah semua ion monoatom, nombor pengoksidaan adalah sama dengan cas pada ion itu. Okey, yang ketiga, nombor pengoksidaan unsur dan sebatian bagi kumpulan 1, 2, 13 ialah positif 1, positif 2, positif 3. Ni ikut cas dia lah. Macam kumpulan 1 kita tahu. Lithium Li positif 1 kan. Jadi nombor pengoksidaannya ialah positif 1. Magnesium kumpulan 2 Mg2+, dia punya casnya. Jadi nombor pengoksidaan positif 2. Okey. Next, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Nampak ni ada perkataan atom di sini, unsur, sebatian. Jadi murid-murid semua perlulah clear apa beza atom, unsur, sebatian. Okey, kalau unsur, contohlah ada unsur kuprum. Okey, unsur kuprum. Kuprum tu yang kita dapat lihat dengan mata tu unsur kuprum. Kuprum berada dalam keadaan perpejar. Jadi kuprum ni terdiri daripada atom-atom kuprum. Kalau perpejar tersusun rapat, padat, teratur yang kita biasa lukis lah. Sorry lah kalau lukisan tu tersilap sikit. Okey, patutnya sama saiz ni dan bulatnya lebih kurang sama bulat lah. Okey, rapat, padat, teratur. Okey, ini dipanggil atom. Ini atom kuprum. Okey, masa bila pula jadi sebatian? Bila kuprum tu, unsur kuprum bertindak balas dengan unsur lain. Contohnya kuprum bertindak balas dengan oksigen. Unsur oksigen. Jadi dapat kuprum 2 oksida. Contoh. Okey, so kuprum di sini ialah unsur kuprum dengan jenis zarahnya atom. Kuprum di sini dalam bentuk sebatian. Sebatian ni ialah sebatian ion. Logam dengan atom bukan logam. Jadi ini dalam keadaan ion kuprum Cu2+.
Okey, jadi jumlah nombor peroksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar, jumlahnya sifar. Okey, diberi contoh natrium klorida di sini. Natrium, nombor peroksidaan natrium Na positif 1 kan, Na plus. Okey, so positif 1 campur klorin negatif 1 sama dengan kosong. Yang ni, kosong. Sifar. Okey, yang kelima, jumlah nombor peroksidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom. Kalau tadi kita lihat ion monoatom, sekarang polyatom. Contoh ion polyatom ialah apa? Ion karbonat. Kan, karbonat kan ada atom karbon dengan oksigen, ion sulfat. Ni dipanggil polyatom. Sebab apa? Kerana ada lebih daripada satu jenis atom. Okey. So, jumlah nombor peroksidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom sama dengan cas pada ion tersebut. Jadi, yang dua negatif di atas ni, ini ialah kepunyaan ion, bukan kepunyaan oksigen. Macam sini, amonium ion. Ion amonium. So, yang positif 1 ni cas ni kepunyaan ion amonium. Jadi, nitrogen situ, kalaulah kita tak tahu nombor peroksidaan nitrogen, jadi kita buat X. Tambah hidrogen ada 4. Nombor peroksidaan hidrogen ialah positif 1. Sama dengan positif 1. Positif 1 di sini datang daripada yang ni. Okey, so dapatlah X sama dengan positif 1 tolak 4 sama dengan negatif 3. Tahulah kita bahawa nombor peroksidaan nitrogen dalam ion amonium ialah negatif 3. Okey. Begitu juga sini ion karbonat. Jadi jumlah nombor peroksidaan bagi ion karbonat jumlahnya ialah negatif 2. Okey, nombor peroksidaan bagi hidrogen biasanya positif 1 kan, ion hidrogen H+. So, positif 1 kecuali dalam logam hidrida. Contohnya di sini logam hidrida, natrium hidrida. Okey, so nombor peroksidaan natrium Na+ kan, positif 1. Tengok hidrogen sini bila dihitung dapat negatif 1. Nombor peroksidaan hidrogen di sini dalam logam hidrida ialah negatif 1. Nombor peroksidaan bagi oksigen biasanya ialah negatif 2. Ni kita sedia maklum sebab oksigen ion oksida O2 minus. Kecuali dalam sebatian peroksida. Di sini. Okey, kita lihat hidrogen peroksida ni. 2 darab positif 1 ini ialah bagi hidrogen. Tambah 2X. 2X tu ialah 2 oksigen. X tu hanyalah boleh ubah. Sama dengan totalnya kosong, sifar tadi. Sebab ini ialah sebatian. Okey. Jadi bila dihitung dapatlah nombor peroksidaan oksigen dalam hidrogen peroksida ialah negatif 1. Dan yang ke-8, nombor peroksidaan bagi unsur kumpulan 17 biasanya negatif 1. Kumpulan 17 ialah halogen, fluorin, ion fluorida, ion klorida, bromida, ion iodida, kan negatif 1 cas dia. Jadi nombor peroksidaannya biasa negatif 1. Fluorin sentiasa negatif 1. Tetapi bagi klorin, bromin dan iodin, bila unsur itu terikat, membentuk ikatan dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti oksigen, maka nombor peroksidaannya berbeza, bernilai positif. Okey. Contohnya dalam kes ini. Nombor peroksidaan klorin dalam kalium klorat 1. Okey, ni formula kalium klorat 1. So, kalium ialah positif 1. Campur klorin, katalah kita tak tahu, kita nak hitung. Kita letak X. Oksigen, negatif 2. Sama dengan total dia sifar. Ini ialah satu sebatian. Jadi, bila dihitung, dapatlah X tu ialah positif 1. Jadi, nombor peroksidaan klorin dalam kalium klorat 1 ialah positif 1. Kan berbeza daripada biasa kan klorin negatif 1. Samalah juga dengan dalam ion bromat 5. Kenapa total dia negatif 1 sini?
Kerana jumlah charge bagi ion bromide 5 tu ialah negatif sini. Negatif 1. Okey, kita nak tengok beberapa contoh di sini. Hitungkan nombor pengoksidaan bagi setiap unsur atom yang bergaris. Atom yang bergaris. Okey, sini karbon. Jadi, nombor pengoksidaan karbon dalam kes ni, ini ialah unsur. Jadi, nombor pengoksidaannya terus sifar je. Tak ada kira apa-apa. Okey. Yang kedua, karbon dalam karbon monoksida. Okey, jadi macam mana cara nak hitung? Ini ialah satu sebatian. So, karbon ni kita tulis X tambah nombor pengoksidaan oksigen dalam ni ialah negatif 2. Sama dengan total dia sifar. Sebab ini ialah satu sebatian karbon monoksida. Jadi, X ialah positif 2. Nampak berbeza nombor pengoksidaan. Walaupun sama karbon. Positif mesti ditulis. Okey. Seterusnya dalam karbon monoksida. Karbon tu X. Kita buat kemudian ubah dia tambah. Ada 2 oksigen. Negatif 2. Total dia sifar juga. Jadi nombor pengoksidaan karbon dalam karbon dioksida ialah positif 4. Okey. Nombor pengoksidaan karbon dalam ion karbonat. Jadi kita buat X tambah oksigen ada 3 sini. 3. Dan nombor pengoksidaan ion oksida ni negatif 2 sama dengan berapa total dia ni? Totalnya ialah ni nampak 2 negatif kan? Negatif 2. Okey, so X sama dengan negatif 2 tambah 6. Ini matematik biasalah. Sama dengan positif 4. Positif 4. Okey. Dan nombor pengoksidaan karbon dalam kuprum 2 karbonat. Kuprum 2, sebut pun dah kuprum 2. Jadi nombor pengoksidaan kuprum 2 ialah positif 2 tambah X. Tambah, ada 3 oksigen situ. 3 darab negatif 2. Sama dengan, ini ialah satu sebatian. So, totalnya ialah sifar. Okey, X sama dengan negatif 2 tambah 6. Kan? Okey, sama dengan positif 4. Okey, ni beberapa contoh nombor pengoksidaan karbon dalam keadaan yang berbeza. Okey, kita lihat pula sulfur. Contoh kedua, kita ambil sulfur. Nombor pengoksidaan sulfur ini ialah unsur. Jadi, sifar. Sulfur dalam, ni. Jadi, ini pun unsur ni sifar juga. Nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur dioksida. X tambah oksigen ada 2 darab negatif 2 sama dengan totalnya ialah sifar. Sebatian Sebatian kovalen ni. X sama dengan positif 4. Jangan lupa simbol positif. Sulfur dalam ion sulfat. Lagi sekali tulis X tambah ada 4 oksigen. 4 darab negatif 2 sama dengan total. Ini ialah ion polyatom. Totalnya ialah negatif 2. Okey. Jadi X sama dengan negatif 2 tambah 8. Sama dengan positif 6. Nombor pengoksidaan sulfur dalam ion sulfat ialah positif 6. Okey. Asid sulfurik. H ada 2. Nombor pengoksidaan hidrogen. Positif 1. Okey. Tambah sulfur kita tak tahu. Tambah oksigen ada 4. Darab dengan negatif 2. Oksigen, ion oksida sama dengan sifar. Jadi X sama dengan berapa? 8 tolak 2. Positif 6. Okey. Ni beberapa contoh penghitungan nombor pengoksidaan. Okey, kita tengok contoh soalan SPM. Persamaan ion menunjukkan tindak balas antara zinc dengan asid. Apakah perubahan nombor pengoksidaan bagi hidrogen? Di sini, ini ialah ion hidrogen. Nombor pengoksidaan ion hidrogen ialah positif 1. Kemudian bertukar kepada, ini dalam keadaan unsur, kepada sifar. Simple saja, tengok je. Tak ada pengiraan apa-apa pun. Okey.
Okey. Yang kedua. Persamaan berikut mewakili tindak balas peroksidan antara etanol. Mana etanol? Okey, ini etanol dengan kalium dikromat 6 berasid ni. Okey. Apakah perubahan nombor peroksidan bagi kromium? Cr2 ni Cr. Okey, kemudian jadi sini. So kena hitung tengok saja mungkin kita tak dapat. Okey K2 Cr2O7. 2 yang di hadapan ni abaikan je. Jadi 2 positif 1 ya. Nombor peroksidan ion kalium positif 1 tambah Cr tu ada 2. Jadi 2X. Tambah 7. Oksigen ada oksigen negatif 2. Ada 7 ya. Sama dengan jumlah dia sifar. Jadi 2X sama dengan 14 tolak 2 sama dengan positif 12. Jadi X ialah positif 6. Sebab tu nama dia dikromat 6. Kerana ion kromat dalam kalium dikromat tu mempunyai nombor peroksidan positif 6. Okey, manakala di sini kromium di sini Cr2 SO4 bracket 3. Okey, 2 di hadapan tu abaikan. Jadi 2X tambah SO4S sulfur. Okey kita tak perlu buat satu persatu. Ini ialah ion sulfat SO4 ion sulfat. Ion sulfat charge-nya ialah negatif 2 darab ada 3 ion sulfat darab 3. Okey, terus sama dengan sifar. Jadi 2X sama dengan positif 6. X sama dengan positif 6 bahagi 2. Positif, jangan lupa, positif 3. Jadi perubahan nombor peroksidan bagi kromium ialah dari positif 6 kepada positif 3. Okey. Okey, sekian dulu daripada saya. Harap video ni dapat membantu murid-murid semua memahami dan cara menghitung nombor peroksidan.